Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nurliana binti Kamaruddin akan mengajar anda semua mengenai novel Jejak Monpus, di mana novel Jejak Monpus ini merupakan novel kajian kita bagi pelajar tingkatan 2. Baiklah, pada hari ini kita akan lihat dalam bab yang pertama yang bertajuk Penyelamat Pus-Pus. Okey, kita akan lihat apakah yang dikatakan dengan pus-pus ni. Siapa sebenarnya pus-pus ni? Baik, pelajaran kita pada hari ini, saya berharap pelajar akan dapat menceritakan semula sinopsis bab dan juga yang kedua, anda dapat menyatakan aspek sastra dalam bab yang kita kaji ini. Aspek sastranya seperti watak dan perwatakan, latar ada 3, latar masa, latar tempat dan juga latar masyarakat, dan mungkin ada nilai dan juga pengajaran dalam bab yang kita kaji pada hari ini. Baiklah, dalam bab yang pertama bertajuk Penyelamat Pus-Pus. Okey, kita akan baca bersama-sama kerana awak semua tak dapat lagi kan buku teks ataupun novel Jejak Monpus. Baiklah, kita mulakan. Jalur-jalur cahaya keperakan matahari pagi menerobos satu-satunya tingkap bangunan berpetak itu. Tingkap yang memang satu, adanya menjadi penyeri. Namun, tidak cukup untuk menerangi ruangan yang sederhana luasnya. Seluruh ruangan nampak suram lantaran tingkap tunggal itu tidak mampu menampung kunjungan cahaya yang galak. Meskipun sebuah itulah tingkap yang ada dan sudah lapuk dimakan anak-anak pula, yang pasti tingkap itu tetap utuh meniupkan keyakinan untuk bertahan di bangunan itu. Okey, dalam perenggan yang pertama ini dia menceritakan tentang menggambarkan keadaan tingkap yang ada pada bangunan itu, di mana tingkap itu hanya ada satu sahaja dan tingkap itu pula sudah dimakan oleh anai-anai. Okey, baik, kita sambung. Bangunan yang didirikan berasingan itu berkembar dengan rumah teres 2 tingkat. Baik, kita teruskan. Apakah aspek sastra yang ada dalam bahagian yang pertama ini? Okey, saya nyatakan di sini adanya aspek sastra tentang latar masa. Siapa dapat jumpa latar masa? Okey, saya tunjukkan latar masa yang ada pada bahagian ini adalah pada waktu pagi. Okey, di mana cahaya matahari menerobos. Menerobos tu maksudnya masuk melalui tingkap bangunan yang berpetak. Baik, kita teruskan. Yang sudah 4 tahun lalu berpenghuni. Okey, sebuah rumah sederhana besar di atas sebuah bukit. Sinaran cahaya menerbitkan manik-manik halus pada permukaan yang ditujah. Bahang yang mula menggigit membuatkan penghuni yang berada di dalam bangunan yang berupa makmal kecil itu mulai resah. Okey, dalam perenggan ini kita dapat tahu adanya rupa-rupanya tingkap yang sebuah itu merupakan sebuah makmal. Okey, di mana di dalam makmal itu ada penghuni. Okey, kita lihat yang seterusnya. Kuning pucat. Janganlah sebab nama engkau kuning pucat, muka pun pucat memanjang. Nah, makan daun ni. Biar muka engkau hijau sikit. Daun itu kemudian bergerak-gerak, perlahan-lahan masuk ke celah perca kelambu yang lusuh. Apa itu perca? Okey, kalau kita lihat di bahagian bawah ini, perca itu ialah kepingan kecil kain, baki jahitan dan juga lain-lain. Okey. Anak muda itu beralih pula kepada ulat berwarna hitam. Hawkmont, kenapalah engkau semakin hari semakin berbelang-belang? Dahlah tu, makin tambun, dah macam meluncas. Pus-pus, bangun. Ini satu lagi, makin hari makin hijau. Tak apa, aku suka. Hijau memang cantik, aku suka kehijauan. Nah, makan ni, biar tambah hijau. Anak muda itu terus menghulurkan dedaunan sambil memuji-muji. Okey, situasi ini menunjukkan adanya seorang anak muda yang sedang memberi makan. Makan apa? Memberi makan daun-daun kepada apa? Kepada haiwan. Kita akan lihat haiwan tu adalah apa. Melayani kelompok ulat dan serangga kesayangannya, keletihan selepas menelaah tidak terasa lagi. Bermonolog dengan Hawkmont, pus-pus, kuning pucat, kumbang badak dan merah membuat hatinya tenang. Okey, seharian
tidak merisik kabar tentang kundang hijau hujung jingga, harimau taman, gajah, monarch dan macam-macam lagi. Ulat bulu yang diternaknya tidak lengkap hidup dirasakan. Okey, jadi kita dapat tahu di sini bahawa anak muda ini sedang memberi makan kepada ulat bulu yang dipelihara olehnya. Okey, sudah beberapa kelompok ulatnya menjadi kepompong. Ulat bulu, dia punya kitaran hidup daripada ulat bulu akan berubah menjadi kepompong sebelum terbang sebagai rama-rama dewasa. Okey, dalam perenggan ini dia menceritakan tentang 4 peringkat kehidupan yang dilalui. Bermula dengan larva, kemudian telur menetas pula menjadi ulat-ulat bulu sehingga berubah menjadi kepompong yang bergantungan dan akhirnya rama-rama keluar daripada sarung kepompongnya. Okey, kita teruskan. Apakah aspek sastra yang ada dalam bahagian ini pula? Okey, latar masa. Okey, latar masa yang ada pada bahagian ini ialah 4 tahun yang lalu. Okey, latar masa 4 tahun yang lalu, peristiwanya apa? Di mana bangunan itu sudah 4 tahun berpenghuni ataupun diduduki. Okey, kemudian latar tempat. Latar tempat di mana? Latar tempat di dalam makmal kecil. Okey, peristiwanya apa? Peristiwanya di mana anak muda itu sedang memberi makan kepada ulat bulu yang dipelihara olehnya. Okey, antara ulat bulunya diberi nama seperti pus-pus, hawkmoths dan ada juga monarch. Okey, baiklah. Kita teruskan. Sepanjang pembesaran ulat bulu, kulit ini menjadi semakin ketat sebelum akhirnya ulat itu bersalin kulit. Okey, ini dia menceritakan tentang kitaran hidup ulat bulu tadilah. Okey, pelajar, kita teruskan. Zaha masuk makan. Okey, ini adalah dialog di mana kita dapat tahu rupa-rupanya remaja ataupun anak muda itu bernama Zaha. Okey, Zaha telah dipanggil makan oleh siapa? Okey, kita teruskan. Kedengaran laungan dari arah dapur rumah bersebelahan. Bau enak ikan kering tenggiri pantas menusuk hidung. Okey, sekejap lagi Ma. Okey, Ma ni siapa? Balas Zaha sambil meletakkan pus-pus ke dalam rimbunan daun mambu kering. Duduk sini diam-diam, aku nak makan dulu. Okey, Zaha pantas keluar. Zaha keluar daripada mana? Zaha keluar daripada makmal. Zaha keluar menuju ke arah laungan suara tadi. Beberapa minit kemudian dia sudah berada di dapur. Sudah duduk di meja makan. Menghadap hidangan tengah hari. Okey, hidangan air tangan ibunya Kristina Ashraf. Okey, terkenal juga dengan panggilan Cikgu Kristina. Okey, Kristina menatang semangkuk nasi yang masih meruap-ruap panasnya. Di mana dia menyedari anaknya sudah pulang dari kelas, lalu Cikgu Kristina pantas menyediakan hidangan makan tengah hari. Baiklah, kita teruskan kepada halaman 5. Keharuman nasi yang dimasak Kristina sudah cukup membuat selera Zaha bertandang tanpa diundang. Zaha menarik cucur air ke arahnya lalu mencurahkan air dari dalamnya untuk mencuci tangan. Okay, kita teruskan lagi. Makan elok-elok sikit. Jangan gelojoh, tercekik nanti, tegur Kristina melihat gelagat si anak yang tidak sabar menghadap rezeki. Besar hatinya melihat anaknya itu makan dengan begitu berselera. Okey, kita lihat apakah aspek sastra yang ada dalam bahagian ini pula. Ada watak dan juga perwatakan. Okey, saya percaya awak boleh tahu wataknya siapa yang ada dalam bahagian ini, iaitu watak Zahar. Okey, dan juga ada watak Kristina. Kristina Ashraf ni siapa? Kristina Ashraf ialah ibu kepada Zaha. Okey, itu adalah perwatakan. Okey, perwatakan di mana Zaha mempunyai seorang ibu yang bernama Kristina Ashraf ataupun ibunya lebih dikenali dengan panggilan Cikgu Kristina. Okey, boleh ya awak? Seterusnya latar masa. Latar masanya bila? Siapa dapat teka? Baik, latar masanya adalah pada waktu tengah hari. Peristiwanya apa? Di mana Zaha dan juga Cikgu Kristina, iaitu ibunya, sedang menikmati hidangan makan tengah hari. Okey, itu adalah contoh latar masa. Besar hatinya. Okey, di sini saya highlightkan besar hatinya. Besar hatinya itu aspek sastra apa?
aspek sastra tentang gaya bahasa, di mana besar hati itu menunjukkan kepada gaya bahasa, simpulan bahasa. Baiklah, kita teruskan ke surat 6. Kalau ia pun sedap, makanlah perlahan-lahan. Tak baik menghadap rezeki macam tu. Kena tertib. Gumam Zahar dengan mulut yang penuh. Baik, Kristina menggeleng-gelengkan kepala melihat telatak anak muda itu. Zahar anak tunggalnya, usianya hampir 22 tahun. Zaharlah segalanya bagi Kristina. Okey. Dahulu jika suaminya berminggu-minggu tidak pulang ke rumah kerana melakukan kerja luar, Zaharlah temannya. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan suaminya tidak pulang. Namun Kristina sudah biasa. Okey, baik, Kristina bertanya kepada Zahar, macam mana kuliah hari ini? Pertanyaan biasa, sekadar ingin mengetahui perkembangan anaknya itu. Jadi Zahar jawab apa? Okey, biologi, menarik. Dah sampai tajuk kita hidup dan lava. Baik, kita lihat dalam halaman yang ke-7 seterusnya. Zahar menyuarakan perasaan gembiranya kerana menerima input baharu tentang tajuk berkenaan. Tajuk apa yang dipelajari oleh Zahar? Iaitu kita hidup dan juga lava. Baik, Kristina sedia maklum dengan minat anak bujangnya itu. Kotak ingatannya pantas berlegar kembali kepada kenangan ketika Zahar masih kecil. Okey, ni gaya bahasa aspek sastra imbas kembali. Okey, di mana Kristina teringat sewaktu kecil Zahar memang gemar akan dunia haiwan. Okey, di mana Zahar suka sangat bermain dengan serangga. Zahar mengumpul lelabah, kupu-kupu, kumbang dan juga ulat berluncas dalam aktiviti sehariannya. Bukan itu saja, malah katak puru dan juga lipas turut dijadikan kawan untuk bermain. Baik, apakah aspek sastra yang ditunjukkan dalam bahagian ini? Watak dan perwatakan. Okey, kita boleh teka. Saya harap pelajar dah boleh ikut ya sekarang ni. Antara watak yang ada dalam bahagian ini ialah watak Zahar. Baik, perwatakan Zahar. Zahar merupakan seorang anak tunggal dan usianya sudah hampir 22 tahun. Baik. Seterusnya, watak Kristina. Jadi, apakah perwatakan Kristina? Perwatakan Kristina, seorang ibu yang ingin tahu tentang anak remajanya yang bernama Zahar, di mana Kristina bertanyakan tentang aktiviti yang dijalankan oleh Zahar. Baik, watak yang seterusnya, masih lagi watak Zahar. Ada juga tambahan perwatakan Zahar di mana kita dapat tahu Zahar tadi merupakan anak tunggal dan hampir berusia 22 tahun. Perwatakan Zahar yang seterusnya, Zahar gemar dengan dunia haiwan dan dia suka bermain dengan serangga. Selain itu, Zahar juga suka mengumpul serangga. Okey, itu adalah perwatakan kepada watak Zahar. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Okey, itu adalah salah satu contoh gaya bahasa, simpulan bahasa yang ada dalam halaman 7. Baik, kita teruskan halaman 8. Minggu depan cuti semester, nak ke taman. Zahar tiba-tiba memecahkan kesunyian, melenyapkan lamunan Kristina. Dia baru selesai makan. Pantas dicucinya tangan di bawah curahan air dari cucur air. Nak ke mana? Ulang Kristina. Taman bunga? Okey, jadi dalam ni dia bagi tahu ke mana Zahar hendak pergi. Okey, kita lihat halaman 9. Bukan taman bunga? Bukan. Habis taman apa? Taman Paya Bakau. Taman Paya Bakau? Tanjung Piai. Baik, siapa tahu Tanjung Piai terletak di mana? Siapa pernah pergi Tanjung Piai? Okey, jauhnya dah tak ada taman di Pontian. Pontian tu di mana, Wak? Pontian terletak di negeri Johor. Okey, jauh perjalanan, luas pemandangan, balas Zahar. Di Pontian ni dah biasa sangat spesies itu saja yang ada. Sesekali nak juga tengok spesies yang baru adventure. Okey, adventure ni gaya bahasa pinjaman, okey. Pergilah, jangan sampai tak balik sudah. Okey, tadi Zahar meminta keizinan daripada ibunya.
Jadi ibunya juga memberi keizinan kepada Zaha untuk pergi ke Taman Paya Bakau. Okey, aspek sastra. Watak dan perwatakan sama. Ada watak mawar, watak baru muncul dalam halaman ini, di mana perwatakan mereka belajar di Universiti Teknologi Malaysia. Okey, jadi tambahan kepada perwatakan Zaha, okey, dan juga perwatakan mawar, kita dapat tahu bahawa Zaha ini anak muda yang merupakan anak tunggal kepada Cikgu Kristina, berusia hampir 22 tahun dan merupakan pelajar di Universiti Teknologi Malaysia. Okey, saya highlightkan jauh perjalanan luas pemandangan itu merupakan gaya bahasa simpulan bahasa. Kita teruskan lagi halaman 10. Bahagian bawah tu ya. Selesai solat Zuhur, Zaha menjeling jam yang tergantung di dinding biliknya hampir pukul 2.30 petang. Dia berjalan masuk ke bilik perpustakaan mininya untuk membelik ensiklopedia dan buku-buku yang baru dibelinya di Radin Bookstore, di mana Zaha bercadang hendak membaca sekurang-kurangnya sebuah buku berkaitan dengan lava, khususnya spesies pus-pus. Okey, bagus ya Zaha ni. Seorang anak muda yang suka membaca, sentiasa ingin tahu tentang sesuatu perkara yang baru. Dia ingin mendalami pengetahuannya dalam topik kitaran hidup spesies ulat bulu. Okey, sejak akhir-akhir ini, pus-pus ulat bulu hijaunya kelihatan lemah dan tidak bermaya. Okey, ini timbulnya konflik. Okey, bermulanya kepada masalah yang berlaku dalam kehidupan Zaha, di mana pus-pus makan juga tidak berselera. Zaha ingin tahu punca pus-pusnya kurang aktif. Baik, kita teruskan. Aspek sastra yang ada dalam bahagian ini, ya, latar tempat di mana Zaha masuk ke dalam bilik perpustakaan mininya, di mana peristiwanya apa? Zaha hendak membaca tentang ensiklopedia dan buku-buku yang baru dibeli olehnya. Sinopsis pada bab 1, penyelamat pus-pus. Kita imbas kembali sinopsisnya. Dalam bab yang pertama ini, permulaan bab di dalam makmal, di mana Zaha sedang memberi makan kepada ulat bulu peliharaannya. Diikuti oleh ibu Zaha, iaitu Cikgu Kristina, memanggilnya untuk makan tengah hari dan mereka berbual-bual semasa makan. Dalam masa yang sama, Zaha meminta izin daripada ibunya untuk pergi ke Taman Paya Bakau. Siapa ingat ibunya bagi ataupun tidak? Ya, ibunya memberi kebenaran kepada Zaha. Dan kemudian selesai makan tengah hari, Zaha menunaikan solat Zuhur dan masuk ke perpustakaan rumahnya untuk membaca ensiklopedia berkaitan tentang lava kerana ada masalah yang berlaku di mana pus-pus kelihatan lemah dan tidak bermaya. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana menghadiri kelas pada hari ini. Diharap pelajar dapat memahami isi pelajaran kita pada hari ini tentang bab yang pertama. Tajuknya apa? Bab yang pertama tentang penyelamat pus-pus. Sekian, terima kasih.